Salam sejahtera my boys and my student. Hari ini cikgu sambung unit 11 Malaysia Unggul di Mata Dunia Part 2. Okey, cikgu dah membincangkan tentang kejayaan-kejayaan Malaysia di peringkat antarabangsa, bagaimana cara kita nak harumkan nama negara kita. Seterusnya, kali ini cikgu nak menerangkan tentang mengapa pentingnya kita mengharumkan nama negara kita di peringkat antarabangsa. Okey, setengah negara dikenali pada peringkat antarabangsa kerana kejayaan dan pencapaian rakyatnya dalam sesuatu bidang. Kejayaan yang dikecapi ini menjadikan sebuah negara disanjung dan diiktiraf di mata dunia. Okey. Pertama sekali, sebelum tu cikgu nak ucapkan tahniah kepada rakan kita, Guru Prashan yang menjuarai pertandingan bahasa Jepun peringkat nasional, peringkat kebangsaan, dan dia akan mewakili, bukan sahaja mewakili sekolah kita, bukan sahaja mewakili negeri Perak, bukan sahaja mewakili daerah. Dia akan mewakili negara kita, Malaysia. So, tahniah Guru Prashan, dan cikgu ucapkan selamat maju jaya di peringkat untuk meneruskan pertandingan bahasa Jepun di peringkat antarabangsa. Okey, mengapa perlu kita mengharumkan nama negara di peringkat dunia? Pertama sekali adalah untuk memastikan ekonomi terus berkembang. Oh, ini number one. Paling penting, number one. Apa yang terjadi, saya bagi contoh. Yang terjadi di Malaysia sekarang ni, dalam tahun 2021 ni, kita ada COVID. Benda pertama yang kita perlu settlekan ialah tentang saving life. So, melalui Majlis Keselamatan Negara sekarang ni, plan pemulihan negara telah sedang berdaya usaha memastikan rakyat Malaysia selamat daripada COVID-19. Selepas tu apa dia? Keselamatan. Selain daripada selamat daripada COVID-19, safety kita. So, polis dan dibantu oleh tentera sedang memastikan rakyat Malaysia duduk dengan selamat. Sebab tu kita ada Perintah Kawalan Pergerakan. Nombor 3, yang penting. Nombor 3 yang penting di Malaysia sekarang ni ialah ekonomi. That's why walaupun dalam keadaan COVID, kita dalam keadaan berisiko, sektor-sektor ekonomi perlu dibuka sebab itu adalah sumber kewangan negara. So, itulah sebabnya kita perlu harumkan nama kita di peringkat antarabangsa supaya orang kenal negara kita dan ekonomi negara kita terus berkembang. Macam mana ekonomi negara kita nak berkembang? Bila imej negara mudah dikenali. So, bila di peringkat dunia orang cakap Malaysia je, so kita lebih dikenali. Kehadiran pelancong akan meningkat. Bila orang kenal negara kita, pelancong akan attracted to come and visit us. So, bila pelancong datang bawa duit, of course at the moment tak ada pelancong boleh datang lah sebab dalam pandemik ni. So, nanti selepas ni kita harap lebih ramai pelancong akan datang ke negara kita. Kita bersaing rapat antara Indonesia dengan Thailand. So, kalau orang terfikir nak pergi negara yang beriklim khatulistiwa, lebih seronok ataupun lebih di fikiran dia, kita akan rasa seronok kalau kita tanya, where do you want to go? Kita akan rasa lebih seronok kalau the first thing come in their mind is Malaysia. Mungkin kita boleh recommend dari segi kita punya beach, kita punya waterfall, kita punya pergunungan, kita punya shopping complex, kita punya makanan. So, kita bersaing rapat dengan Indonesia dan Thailand. Mereka juga antara negara rakan negara kita yang bersaing dalam bidang ni. It's good. Kalau orang kenal Malaysia, orang kenal Indonesia, orang kenal Thailand, it's good. Okay.
pembangunan seterusnya ialah pembangunan infrastruktur negara lebih pesat. Of course, kalau tak ada orang masuk ke negara kita, pelaburan masuk, macam mana orang nak, kita nak develop negara kita supaya seiring dengan pelaburan yang masuk. So kita sekarang ni infrastruktur negara kita antara yang seiring dengan negara-negara lain di dunia. Bukan kita ketinggalan. Penglibatan lebih ramai pelabur asing. Inilah pentingnya Malaysia dikenali di peringkat antarabangsa. Ramai orang melabur dekat Malaysia. Kalau kita boleh curi ataupun bukan curi, curi itu macam jahat. Kita boleh menarik pelaburan, let's say 20% pelaburan daripada Indonesia tu datang ke Malaysia, 20% pelaburan yang datang ke Thailand datang ke Malaysia, kita dah cukup banyak melahirkan banyak peluang pekerjaan, keuntungan negara. So itulah yang menyebabkan kita pentingnya negara kita ada imej yang baik di peringkat antarabangsa. So seterusnya, mengapa penting mengharumkan nama negara kita ialah menjadi sumber rujukan kepada negara luar dalam pelbagai bidang. Mungkin dari segi kesihatan, baru-baru ni macam mana Malaysia merawat pesakit, sebab COVID-19 belum ada ubat khas untuk melawan penyakit COVID-19. Tapi dengan kaedah perawatan yang dibuat di Malaysia, kadar kematian kita sangat rendah bila sadar. Jadi kita juga antara penyumbang kepada pembangunan dalam bidang perubatan di peringkat antarabangsa. So bila benda-benda ni terjadi, apa lagi? Pengiktirafan antarabangsa terhadap kepakaran dalam negara. Of course, kita ada banyak tokoh yang diiktiraf di peringkat antarabangsa ini. Cikgu akan bincang nanti untuk soalan peperiksaan. Okey, hubungan diplomatik antar negara kukuh, of course. Bila kita ada nama negara kita bersih, banyak negara suka membuat hubungan dengan negara kita, membuat hubungan diplomatik dengan negara kita. Industri import dan ekspor akan membangun dengan pesat. So kita import, kita ekspor dengan lebih bagus. So keluar masuk duit ke negara kita menjadi lebih banyak dan berpotensi untuk menarik minat pakar dari luar negara. So ramai juga pakar-pakar yang nak ke Malaysia. Mungkin dia ada kepakaran, tapi dia suka juga dengan iklim di Malaysia. So dia berhasrat untuk bermastatin di negara kita. Ramai sebenarnya di Kuala Lumpur tu terlalu ramai. Mungkin kita di Taipei ni kurang, tapi di KL tu ramai sebenarnya pakar-pakar dari luar negara yang datang ke Malaysia, menetap di Malaysia sebab dia suka dengan makanan kita, cuaca kita, budaya kita, dan dia rasa selamat di negara kita. So dia datang ke negara kita dan contribute to the country. Itu bagus sebenarnya. So apa yang kita bincangkan ini, kepentingan mengharumkan nama negara adalah lebih menjurus kepada kepentingan kepada negara Malaysia, bukan kepentingan kepada individu atau orang-orang tertentu. Tapi kalau dari segi kenapa ni semua penting, sebab of course at the end rakyat akan hidup bahagia, rakyat akan aman, negara akan aman, rakyat akan bahagia, peluang pekerjaan bertambah, sumber ekonomi keluarga pun bertambah, pendapatan individu di negara kita pun akan bertambah. So mungkin nanti satu masa nanti benchmark untuk B40 nowadays, B40 ialah lebih kurang pendapatan seisi rumah ialah RM4,000. So kalau negara kita semakin maju, semua orang berpendapatan tinggi, so nilai B40 tu mungkin akan jadi RM6,000 atau RM7,000 atau RM8,000. So pada masa itu ramai orang dah makin
kaya. So that's why pentingnya kita mengharumkan nama negara kita. Dan last sekali cikgu nak membincangkan tentang cabaran untuk mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Nombor 1 ialah kita kekurangan pakar dalam bidang kritikal. Ini kita kena akui, ada beberapa bidang dan bidang-bidang kritikal kita sangat kekurangan pakar. Tapi siapa yang akan memenuhi lompong-lompong kekurangan pakar ni? You lah. Generasi you lah yang akan memenuhi kelompongan kekurangan pakar tu. Satu masa nanti, maybe 10, 20 years from now, kita pakar di Malaysia ni ramai orang. Ramai pakar-pakar dalam pelbagai bidang, dari bidang kesihatan, dari bidang teknologi, dari bidang ketenteraan, dari bidang aerospace. So kita ada banyak pakar. Satu ini ialah kita kekurangan brain, otak. Yang kedua, kekurangan kemudahan dan infrastruktur dalam sesuatu bidang. Ini kekurangan dari segi ataupun kekangan dari segi fizikal pula. Kita tak ada kemudahan lab yang tertentu, kena pergi overseas untuk buat sesuatu test. Macam sekarang ni COVID-19, ambil masa, satu masa dulu ambil masa sampai 3 hari baru tahu result. Now dah turun kepada 24 jam. So mungkin satu masa nanti, bila kemudahan tu semakin bagus, within 1 or 2 hours sudah tahu you positif atau tak positif. Okay. Seterusnya ialah teknologi yang terhad. Ya, kita akui negara kita bukan terlalu advance dalam semua bidang. Ada certain benda yang kita masih terhad. Kita punya sumber untuk maju ke hadapan. Perbezaan budaya dan bahasa antara negara. So ini bagi saya bukan satu cabaran yang besar lah. Sebabnya nowadays you tak boleh cakap apa bahasa pun, as long as you boleh guna Google, you guna translate, everything can be done. You tak boleh type, you ambil gambar, Google boleh translate. So tapi apa yang menyebabkan beza budaya ni, mungkin dari segi makanan, tak berapa sesuai dengan negara kita ataupun dengan lidah kita. Cuaca setengah orang tu tak berapa sesuai dengan panas dan lembap sepanjang tahun, kulit dia akan jadi gatal-gatal lah. So inilah perbezaan dari segi budaya. Pada pandangan saya secara peribadi, perbezaan budaya ni, semakin budaya antara satu tempat di satu negara ke satu negara di dunia ni secara keseluruhannya sudah semakin hampir sama. Apa you makan dekat US, most probably dekat Malaysia pun ada. Apa you makan di Korea, dekat Malaysia pun ada. Apatah lagi apa yang orang Arab makan, dekat Malaysia pun sudah banyak restoran Arab. So benda ni bukan something yang semua orang pakai iPhone, the whole world pakai bukan iPhone sajalah. Samsung pun, let's say Samsung S20, satu dunia pun pakai S20. Bukan hanya di satu tempat saja. So perbezaan budaya ni semakin kecil. Tapi sebab tu cikgu balik kepada mana tadi, cara nak mengharumkan nama negara, kita kena memelihara warisan dari segi adat istiadat. So antara cabaran untuk mengharumkan nama negara ialah terlalu mengagungkan jenama dari luar negara. Of course, tak dapat dinafikan, trend mengagungkan jenama dari luar negara ni bukan hanya di Malaysia saja. Ini trend mengagungkan jenama seperti LV, apa lagi yang mahal lah, cikgu hampir lupa lah pula. Jenama-jenama mahal seperti let's say Rolex, jam. Jenama-jenama mahal ni bukan hanya di Malaysia saja, tapi the whole world macam tu. Tapi
kita di negara kita ada produk-produk yang bertaraf dunia. Seperti contoh Jimmy Choo. This guy is from Penang. Dia telah menghasilkan jenama-jenama produk yang bertaraf dunia. So let's say kalau kita kat Malaysia, you pakai Jimmy Choo punya kasut, kita tak rasa you mengagungkan jenama luar. Itu you mengagungkan jenama kita sendiri. So sebenarnya kita kena ada brand yang bertaraf dunia. So apa lagi Jovian, apa lagi brand yang Bonia is actually came from Malaysia. Malaysia punya, tapi dia HQ sekarang ni di Singapore, kata silap saya. So ada banyak brand sebenarnya yang berasal dari Malaysia. Sebenarnya juga tanpa kita sedari, banyak juga brand yang diproduce di Taiping sebenarnya. Cikgu tahu ada banyak brand produce di Taiping, tapi jenama tu tak tulis made in Taiping. Dia akan tulis made in Malaysia. Kita di Taiping ni, antara produk kita yang bertaraf antarabangsa ialah produk tekstil, terutamanya dari segi jahitan. Adidas, Dunhill, made in Taiping sebenarnya. Dunhill tu bukan berokok. Textile means baju, apparels, baju-baju. Kita juga kalau tengok, siapa pernah pergi di Taman Pengkalan Au, tak silap saya, dalam tu ada juga satu kilang bertaraf dunia juga, kilang pakaian dalam tu di sana. So ini bukan cabaran, ini sebenarnya pemikiran. Kita kena tukar. Seterusnya, inilah penyebaran maklumat palsu tentang negara. Ini adalah benda yang saya selalu tekankan kepada pelajar. Don't believe the politician. Politician selalu menggunakan benda ni, selalu memesongkan kita. Kita kena cari maklumat yang sahih. Bukannya saya kata maklumat di televisyen tu sahih 100%. Kadang-kadang ada benda yang terselindung. Dan juga kita tidak juga menyatakan 100% kita tolak maklumat-maklumat yang disebarkan melalui contohnya channel-channel di YouTube, di Facebook. Kita tak tolak 100%. Semua maklumat kita terima. Tapi kita kena pandai, kena berfikir sampai level maklumat ni macam tak logik. Maklumat ni macam tak ada sumber yang sahih. Maklumat ni macam ada unsur perkauman yang terlalu tinggi. Maklumat ini ada unsur untuk membangkitkan rasa benci kepada sesuatu pihak. So kita kena combine maklumat ni, kita kena berfikir, barulah kita simpan. Kalau rasa benda tu sampah, tolak, buang, delete, buang, ataupun tak perlu baca, tak perlu terlalu emotional sangat dalam bidang-bidang maklumat-maklumat yang disebarkan di negara kita ni. Sebab benda ni memang politician nowadays, you pun tahu kita dah bertukar beberapa kerajaan. What happen now is good actually. Bukan saya katakan benda ni tak bagus, it's good. What happen now is very good. Kita sudah mula mencari, ini maklumat betul ke maklumat palsu, maklumat ni sahih ke, siapa yang cerita, gambar ni bila dia ambil. So benda ni penting. Last time tak ada. Last 10 years apa yang diceritakan di TV semua betul. Last 10 years apa yang orang cakap semua betul. Now you boleh cakap saja, within 1 or 2 hours sudah ada investigation, ataupun sudah ada orang persendirian dah buat. You langgar sesuatu undang-undang, within 1 or 2 hours, belum sempat buat report polis, sudah ada video yang berkaitan dengan maklumat tersebut. Sebab nowadays ramai orang suka menjadi number one. Bukan nowadays lah, dari dulu lagi suka number one. Tapi suka jadi orang yang paling cepat untuk
bukan komen ataupun respond to certain maklumat. Okay. So ini bagi saya adalah cabaran paling besar kita, mendapat maklumat yang sahih, mencari maklumat yang sahih. Perlu kepada pemikiran yang baik, perlu kepada kerajinan kita untuk membaca sumber-sumber yang sahih, perlu juga kepandaian, kecerdasan akal kita untuk membezakan which is right, which is wrong, which is good, which is bad. Ini sangat penting sekarang. Kita dalam proses kematangan berfikir. Okay? Seterusnya, cabaran untuk mengharumkan nama negara ialah sumber kewangan kita yang terhad. Ni tak boleh dinafikan. Banyak projek perlukan pelaburan yang sangat mahal. Sebagai contoh, Malaysia belum sehingga tahun 2021 ini belum ada satu company di Malaysia yang isytiharkan yang mereka telah develop electric power vehicle. Even Modernas, syarikat motosikal pun tak produce lagi motor elektrik, apatah lagi kereta Proton ataupun Pro 2 atau brand-brand lain, belum ada lagi. Mungkin tak tahulah, tiba-tiba somebody tiba-tiba jadi macam Elon Musk, keluar satu brand from Malaysia, Tesla, tiba-tiba ada satu brand bukan dari Proton, bukan dari Pro 2, and then satu brand tiba-tiba keluar, kami nak buat kereta elektrik. Mungkin ditertawakan oleh Proton ataupun Pro 2, tapi sekarang benda tu tak mustahil, benda boleh terjadi. Last time Tesla pun telah bukan dihina, ditertawakan oleh brand-brand besar yang lain. Tapi apa yang terjadi sekarang, mereka lah yang memacu atau mencorakkan antara teknologi kereta elektrik terbaik di dunia. Okay. Seterusnya ialah tidak bekerjasama dan bersikap individualistik. Okay. Kurang sikap kepedulian dan sikap jati diri. Pemikiran masyarakat yang kurang berdaya maju. So ini sedikit cikgu dah terangkan tadi. So ini dah hari ini cikgu telah membincangkan kepentingan mengharumkan nama negara Malaysia di Persada Dunia dan cabaran untuk mengharumkan nama negara di Persada Dunia. Sehingga setakat itu saja video kita hari ini. Cikgu ucapkan selamat maju jaya dan terima kasih.